Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Aku berada di pintu kerajaan menunggu semua mereka, kata Sidi Jailani. Aku lihat mereka dengan cara sedar dan dalam tidur. Kerana kamulah aku menanggung semua penganiayaan negeri itu. Aku terus bersabar menanggung semua bahaya dan bencana mereka. Aku menyambung terang dengan gelap, dalam keadaan sedih dan susah, dan keadaan berfikir dan syuhur, yakni sibuk. Setiap aku melangkah setapak, aku dikembalikan. Ibrahim bin Adham pernah bingung apa yang mesti didoakannya. Lalu dia pun terlelap matanya dan mendengar Allah Ta'ala berkata kepadanya, "Hai Ibrahim, ucapkanlah, Allahumma raddini biqada'ika wa sabbirni ala bala'ika wa auzi'ni syukra na'ma'ika as'aluka tamama ni'matika wa dawama afiyatika wa thabata ala mahabbatika." Ya Allah, ya Tuhanku, redakanlah aku dengan qada'mu, sabarkanlah aku atas ujianmu, dan bukakan pintu hatiku untuk mensyukuri nikmatmu. Aku memohonmu agar disempurnakan semua nikmatmu, dikekalkan segala keafiatanku, dan kekal dalam mencintaimu. Nabi kita SAW dilontar ke dalam hatinya suatu rentetan suara yang menariknya dari keluarganya. Lalu beliau keluar ke Gua Hira. Tercium oleh beliau dayuan angin wahyu yang beliau ketika itu berada dalam gua sedang beribadat. Dikatakan kepadanya, Ibnu Abi Kabsyah, ada perkataan Ibnu Abi Kabsyah, sedang duduk di tempatnya lagi beribadat kepada Tuhannya. Sementara beliau dalam keadaan begitu, beliau terlihat suatu lembaga yang menjelma seperti kabus-kabusan waktu pagi. Seraya memanggilnya, "Hai Muhammad, hai Muhammad." Beliau kemudian lari dari suara itu kembali ke rumahnya dalam keadaan takut. Katanya, "Selimutkan aku. Aku mendengar suatu suara yang memanggil namaku, hai Muhammad. Dan ini tentu tidak akan hilang dengan hanya berselimut pada badan. Dan Allah sajalah yang akan mengatasi perkaranya." Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, perananku, tugasku ialah senantiasa memerhatikan keadaan kamu. Yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir ialah peranan dan tugas para alim ulama untuk sentiasa bersabar dengan setiap ujian dalam mengajak manusia pada jalan Allah, dan untuk menjadikan seluruh hidup mereka berfikir tentang umat. Ini disebut sebagai humumul ummah. Kerana ini merupakan sifat semua para nabi dan
para ulama ini adalah waris kepada Nabi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal ulama khulafaul anbiya, bahawasanya para ulama itu pengganti-pengganti para nabi. Dalam riwayat yang lain menyebut, innamal ulama'u warasatul anbiya, bahawasanya ulama itu waris nabi-nabi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesibukan baginda ialah dakwah, membentuk manusia, mendidik manusia dan bersabar atas kejahatan mereka, bersabar atas tingkah laku dan perangai mereka. Syurul pada Nabi, ini syurul artinya kesibukan yang menjadi keutamaan, ialah untuk mendidik manusia. Dan Nabi SAW tidak berhenti mendidiknya sehingga Rasulullah diwafatkan. Dan kerja dakwah ini tidak ada pencingnya, tak ada waktu tamat, melainkan dengan kematian. Oleh itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani, aku sentiasa berfikir tentang kamu, jaga ataupun tidur, dan aku bersabar dengan apa pun bencana yang akan menimpa aku dalam menyampaikan dakwah. Dan akan aku terus menyambung terang dengan gelap. Maksudnya ialah akan ku jadikan kegelapan yang ada itu bercahaya dengan ilmu, dengan taqwa, dengan makrifat, dengan mahabbah. Maka ini peranan para alim ulama. Dan kita tahu bila Allah Ta'ala menyebut tugas dan kerja yang paling penting, paling besar pahalanya ialah menyeru kepada Allah. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalannya yang aku menyeru dengan penuh terang benderang, jelas, aku dan bersama orang yang mengikuti jalanku. Ayat ini bila Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW memberitahu apa tugas Rasul, supaya orang tahu tugas Nabi ni apa. Dan ini tugas orang-orang yang ikut jejak langkah Nabi. Ad'u ila Allah, menyeru manusia pada Allah. Ala basirah, ala basirah yakni dengan jelas, dengan ilmu, bukan dengan ajak manusia untuk kepentingan dia. Kita bukan ajak manusia kerana kepentingan kita, mengajak manusia kepada Allah ala basirah, dengan jelas. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikut jalanku. Yang ni Allah nak beritahu, siapa yang ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang dilakukannya ialah menyeru pada jalan Allah. Tidak ada para ulama atau tidak dinamakan ulama hanya kerana dia berilmu, tetapi dinamakan para ulama itu dengan ilmunya dia menarik manusia kepada Allah. Kerana itu Allah Ta'ala bila mematikan para Nabi alaihissalatu wassalam, maka Allah gantikannya para ulama untuk meneruskannya. Kalau sekiranya dakwah ini bukan kerja para ulama, nescaya Allah tidak akan matikan nabinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terus hidup dengan kita, sebab itu kerja Nabi je. Tetapi Allah wafatkan Rasulullah untuk diperlihatkan peranan orang-orang yang dididik oleh Rasulullah menyampaikan Islam. Akhirnya kita lihat Islam yang sampai pada kita bukan datang daripada Rasulullah, dengan maksud bukan Nabi yang ajak kita, tapi para ulama yang menggantikan para Nabi yang ajak kita. Dan hujahnya atau orang-orang yang menolak para ulama sama seperti menolak para Nabi. Dia tak boleh kata, kalau Nabi ajak aku baru aku beriman, kalau ni tak nak, dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi, saya tak nak ikut. Apakah orang ni akan terselamat dari neraka? Tidak. Kekal dalam neraka dengan kekufurannya. Dia tak boleh katakan, disebut tentang ayat Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula,
kami takkan azab manusia sehingga kami hantar Rasul. Dan kami mutaakhir, di mana ada Rasul, maka kami takkan diazab dengan perbuatan kami. Maka jawapannya Rasul tadi ialah ajaran yang akan menjadi rantaian yang tidak terputus antara para Nabi dengan para ulama. Apa yang diseru oleh para ulama itulah yang diseru oleh Nabi SAW. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, bohong orang yang berkata mencintai Rasul dalam keadaan dia memusuhi ulama. Bohong, jangan percaya. Dia kata kita sayang Nabi, tapi ulama dia tak suka. Sedangkan mereka penyampai risalah, penyebar amanah. Tuan-tuan, kita ambil contoh raja. Raja nak sampaikan perintahnya, dia tak akan turun sendiri, dia pun hantar wakil-wakil dia. Ini wakil raja. Menolak wakil raja sama seperti menolak raja, maka akan dimarahi, akan dihukum. Ini kerajaan yang menguatkuasakan undang-undang. Maka kerajaan melantik polis-polis bagi pelaksanaan undang-undang. Mahkamah, maka tak ikut mereka seperti melawan kerajaan yang memerintah. Sama juga risalah kenabian. Allah menyampaikan risalah ini untuk dijelaskan kepada Nabi dan Rasul. Maka Allah hantarkan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah menjelaskan risalah itu kepada umat. Dan umat yang menyampaikan risalah Nabi dengan keadaan penjelasannya sekali. Lalu mereka menyebarkannya. Oleh sebab itu membohongi ulama seperti membohongi nabi-nabi. Menolak ulama ialah menolak nabi-nabi, menolak Rasul. Oleh sebab itulah kalau seorang berkata saya tak mungkin diazab sebab saya bukan tolak Nabi, saya tolak ulama. Lalu kita katakan bagaimana kamu mengenali Nabi kalau tidak melalui para ulama? Bagaimana kamu mengetahui hukum hakam kalau tidak kerana ulama? Macam mana kamu nak faham setiap hadis, tiap tafsir Al-Quran? Sedangkan kamu tidak menolak, menerima pilot yang ambil ilmu daripada pilot-pilot lain untuk menerbangkan pesawat. Dan kamu mengingkari kalau orang lain yang tidak punya kepakaran menerbangkan pesawat. Ataupun kamu yang namanya peguam tidak akan terima orang lain yang tak ada sijil guaman untuk bercakap tentang undang-undang. Kamu tak akan kata dia pakar kalau mereka tak ada sijil undang-undang. Maka peguam masuk peguam. Dan demikian kamu doktor, kamu tak akan menerima analisis diagnosis daripada orang yang bukan ada keilmuan dalam bidang kedoktoran. Bahkan kamu tahu dia adalah latar belakang ilmu kedoktoran. Dia bagi diagnosis ke pandangan, pendapat, kamu terima. Sebab dia doktor. Kalau ada orang yang bukan doktor nak buat pembedahan, apakah kamu reda? Kamu tak akan reda. Kerana bukan ahli. Benda yang sama berkaitan ulama. Ulama yang menyelamatkan manusia, mereka ada kepakaran mereka. Tapi kita lihat dalam bab ulama ni semua orang nak mengaku ulama. Dalam bab doktor dia tak ada pula nak mengaku semua doktor. Sebab dia tahu doktor memang spesialis dia. Tak ada orang senang-senang nak buka klinik. Dalam bab pilot pun sama. Tak ada orang senang-senang nak mengaku dia pilot. Dalam bab polis pun sama. Tak ada senang-senang nak mengaku polis. Sebab dia tahu itu autoriti. Tak mungkin dia pergi tempur baju polis lalu kata saya polis. Melainkan dia ditangkap kerana pembohongan. Tapi dalam bab ulama, ramai orang cuba nak ngaku ulama dan nak mencampuri ilmu para ulama, bukan merasakan dia lebih pandai pada ulama. Dia pula nak ajar ulama tadi dengan ilmu dia yang mendata. Akhirnya dia pula mengkritik pada guru-guru, pada tok-tok guru, padahal dia tak tahu pun basic agama. Itu fitnah pada agama. Yang saya katakan kalau dalam bab guaman tak ada orang yang tak ambil, yang bukan pakai undang-undang berani bercakap undang-undang. Mereka merujuknya. Tapi dalam fitnah kepada agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, golongan akhir zaman bernama Ruwaibidah. Dan Rasulullah juga menyebut tentang ittakhazan nas ru'usan juhala. Akan berlaku satu zaman mereka menolak ulama
lalu menjadikan ketua mereka orang yang jahil, dan mereka meminta fatwa daripada yang jahil ini. Sesat lagi menyesatkan. Maka Syekh kembali pada apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, berperanannya. Setiap kali aku cuba melangkah pergi, kalau boleh tak nak ada jalankan tugas ini, Allah kembalikan aku, teruskan. Tak boleh berhenti dalam berdakwah. Kalau ada rasa-rasa nak pencing dah, tak nak, tak boleh berhenti. Kerana ilmu yang sebenar, yahtiful amal, akan membisikkan amal. Wa illa fartahala. Bila seorang ulama tu ada ilmu, ilmu yang benar, dia akan mendorong orang dia beramal. Tapi kalau dia tak beramal, ilmu itu akan pergi meninggalkan dia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir selepas menyebut tentang bagaimana syughulnya, kesibukannya mengajak manusia walaupun dia dianiaya, dia zalimi. Maka beliau cerita tentang Ibrahim bin Adham. Ya, kerana mereka semua berada dalam satu acuan manusia yang menyeru manusia lain kepada Allah. Ya, Ibrahim bin Adham penuh bengong apa yang perlu didoakan dalam kehidupan ini. Ya, bagi orang awam macam kita tahu nak doa apa? Nak duit lah. Nak duit, nak pangkat. Orang awam macam kita, kalau ada yang mengganggu syahwat, maka itu yang kita doakan. Biar dapat anak, biar dapat isteri, dapat jodoh. Kesibukan kita semuanya mendoakan dunia. Maka semua manusia atas nama awamnya, maka cuma minta dunia. Para ulama, mereka cuba meminta sesuatu yang paling baik, yang paling disukai di sisi Allah. Tuan-tuan sekalian, kita contoh, kalau orang datang nak minta dengan kita sesuatu, kita suka diminta sesuatu yang kita nak beri pada dia, bukan sesuatu yang kita tak nak bagi. Kalau seorang meminta pada kita sesuatu yang kita memang nak bagi pada dia, kerana kita tahu ini yang patut kita berikan, maka dia akan suka, dia akan beri lebih banyak. Di sisi Allah, Allah bila kita minta, Allah bagi. Tapi ada benda yang Allah suka kita minta. Benda tu nilai tinggi di sisi Allah untuk kita minta. Bila mana kita minta perkara tersebut, maka Allah akan berikan gandaannya. Ya, bila manusia minta dunia, Allah tak suka manusia minta dunia. Allah suka manusia minta akhirat. Maksud tak suka bukanlah maknanya tak boleh, bukan. Nilai yang ada, perkara yang ada di sisi Allah. Kita bercakap pada perkara yang ada pada nafsu kita. Bila nafsu kita tidak terisi, maka panjanglah doa kita pada perkara yang kita nak. Kita lihat apa doa yang kata Syekh Abdul Qadir. Ibrahim bin Adham dia rasa bengong seketika, apa benda nak doa. Maka tiba-tiba diilhamkan dengan berdoa, Allahumma radini biqada'ika. Ya Allah, jadikan aku redha dengan segala ketentuanmu. Kata ini doa yang baik. Kerana hidup kita di bawah takdir Allah. Dan hamba yang terbaik sentiasa redha dengan takdir. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyatakan, faman radiya falahu ridha. Siapa yang redha dengan ketentuan Allah, maka Allah redha dia. Kita nak ajar diri, nak didik supaya semua yang dinamakan takdir Allah kita suka semua. Wa imma yang ada bahagian nafsu kita atau tidak ada bahagian nafsu kita, lalu kita redha dengan ketetapan itu, ini. Kadang-kadang kita berjaya, kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita untung banyak, kadang-kadang untung sikit, kadang-kadang kita dipuji, kadang-kadang kita dikeji, kadang-kadang kita diangkat, kadang-kadang kita dijatuhkan, kadang-kadang kita difitnah,
Kadang-kadang kita dipuji sesuatu yang kita tak buat. Maka semuanya itu untuk menjadikan kita redha dengan ketentuan Allah. Kita berjalan macam biasa. Kemudian yang kedua yang didoakan, wasabbirni ala balaika. Jadikan aku bersabar dengan setiap bala, yakni ujian. Kita bukan sekadar redha, kita tak redha maksudnya kita ini lebih baik. Manakala sabar pula ketika mana kita ditimpa dengan ujian, kita tak sebut benda bukan-bukan. Itu panggil sabar. Dalam hadis bila Rasulullah kematian, orang yang bagi dia sayang, Nabi kata apa? Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Mata mengalirkan air mata, hati bersedih, tapi mulut ni takkan cakap melainkan apa yang Allah redha. Tuan-tuan, kita tengok manusia bila dia kena benda dia tak suka, mulut ni cakap macam-macam. Mulutnya tak boleh tahan. Kalau dia berkata sesuatu yang merosakkan ujian tadi, merosakkan ujian, wa imma perkataan yang menyebabkan dia putus asa, wa imma perkataan yang menunjukkan buruk akhlak dia, wa imma perkataan yang menyalakan permusuhan, wa imma perkataan yang menjadikan dia lupa melihat pahala ujian. Kalau kita terlanggar benda, terlanggar sesuatu, kita terus maki benda tu, maki, marah ni. Perkataan kita tadi menunjukkan kita tak mampu, kerana perkataan sabar makna tahan. Apa benda kita tahan? Mulut. Kalau tuan-tuan nak tengok orang sabar, mulut tahan. Dia terpaksa beratur panjang maka mulutnya tahan. Dia tak ada maki-maki, tahan. Dia dapat sesuatu yang dia tak suka, maka mulut dia tahan. Dia makan benda tak sedap maka mulut dia tahan. Dia tak mencela, benda ni masak tak sedap ni, tak ada. Mulut dia tahan. Maka ini sabar. Ada ramai mana orang yang mampu tahan mulut dia bila diuji oleh Allah, yang mulut dia boleh tahan, akhirnya penuh dengan maki hamu, sumpah seranah. Ini yang berlaku pada sebuah manusia atau kebanyakan manusia, baik di jalan raya atau dalam hubungan dengan manusia. Maka mulut ini sentiasa nak cakap benda yang wuduh, benda buruk, benda maki hamu dia nak sebut, benda yang menghina orang, benda yang menghina semua benda. Sedangkan Allah mengajar kita sabar. Bila kita bercakap, contoh mak ayah kita, mak ayah, bila Allah sebut dalam Quran, wa qul lahuma qawlan ma'rufa, sentiasa berkata kepada kedua ibu bapamu dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Kalau mak kita, ayah kita kasar sekalipun, kalau mak ayah kita misalnya buruk akhlak dia, kita diperintahkan sebagai anak sabar, lalu kata benda yang baik-baik. Kita tak kata orang tua ni nak dalam hati ni cakap gini, orang tua kita duk cakap perkataan-perkataan yang tak sesuai. Dan sama juga bila Allah Ta'ala ajar kita, bila Nabi didik kita, supaya bila kita bercakap dengan manusia, kita cakap dengan baik, cakap dengan baik. Bukan kita berpaling daripada perkataan yang tidak baik. Kalau ada orang maki dan sebagainya, kita jangan layan. Dalam Al-Quran Allah menyatakan tentang sifat ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila mana orang-orang bodoh bercakap dengannya, yakni dengan perkataan maki, hamu dan sebagainya, qalu salama, mereka berkata salam, selamat. Maksudnya ialah mereka berdiam diri, mereka tidak membalasnya, mereka tak menggunakan perkataan sama sebagaimana pencacinya. Itu tulis dalam Facebook. Lalu orang pun komen, kotor, macam maki, kita tak menjawab.
Dan dalam ayat yang lain Allah menyebut wa iza maru billawi maru kirama. Bila mereka melalui tempat-tempat yang lara, mereka melalui ini dengan kemuliaan. Maksudnya ialah bila mereka berhadapan dengan benda-benda yang tak elok, mereka tunjukkan kemuliaan mereka. Kata orang yang terdesak untuk maki kita, terdesak untuk menyebut perkataan buruk pada kita, kerana mereka sudah hilang sabar. Kerana sabar mereka dah tak ada. Kalau sekiranya kita masih punya sabar, nescaya kita dapat menahan diri kita. Sebab itu doa sabirni ala balaika. Dan yang ketiga, dalam doa ini, wa auzi'ni syukra na'maika. Ya Allah, sentiasa ilhamkan aku untuk syukur pada nikmat-Mu. Tuan-tuan, yang menjadi masalah manusia, bila datang satu ujian, maka lenyap 1000 nikmat. Walau nikmat itu masih kekal di badan dia. Satu ujian menenggelamkan syukur. Maka ini kecuaian yang serius. Umpama kita, seorang dia beri duit kepada kita RM1000. Tiba-tiba dia ambil RM1. Kita punya marah meradang. Walau kita ada RM999. Dia ambil RM1. Yang beri pun dia. Allah beri kita nikmat banyak. Kemudian Allah uji dengan mengambil sedikit nikmatnya daripada jutaan nikmat. Lalu kita tiba-tiba marah, tiba-tiba hilang syukur. Maka kerana itulah kata Ibrahim bin Adham, ya Allah, sentiasa ilhamkan aku untuk bersyukur. Siapa yang mampu bersyukur? Seorang yang masih melihat nikmat Allah daripada dia. Siapa yang tak mampu bersyukur? Orang yang tidak melihat nikmat Allah daripada diri dia. Dia bukan masalah kita tak dapat nikmat, tapi kita tak nampak nikmat. Semua manusia semua dapat nikmat. Hatta yang kafir dapat nikmat. Tapi yang menjadikan kelalaian manusia, dia tak nampak nikmat tersebut. Dia tak nampak. Dia dapat sikit dia ujian, maka tenggelam semua nikmat. Maka dia pun putus asa, dia pun tension, dia pun naik darah. Satu nikmat saja yang dia ambil. Maka ini antara perkara yang Allah murka. Sudah kita sekalipun kita, kalau tuan-tuan beri duit ke orang RM100, kemudian minta balik RM1, dia marah-marah, dan hati kita kata lepas ni tak nak bagi dah. Kerana ternyata dia ni tamak tu. Kita minta RM1 je, kita dah bagi dia 100. Tiba-tiba dia jadi kedekut macam tu. Itulah dia manusia. Allah beri nikmat, tiba Allah uji sikit, lalu dia macam buta melihat nikmat lain. Akhirnya Allah mengambil sedikit demi sedikit nikmat yang masih ada, sehingga tidak lagi berbaki nikmat dia untuk dibinasakan oleh Allah. Sebab itu hati-hati bila kita diuji sikit tapi terus lupa syukur. Kemudian yang keempat, wa as'aluka tamama ni'matika. Aku memohon kepadamu ya Allah disempurnakan nikmat. Apa maksud disempurnakan nikmat? Nikmat itu tidak sempurna tanpa iman dan Islam. Tak akan sempurna. Seorang dapat nikmat kaya, harta, pangkat, tapi tak ada iman dan Islam, tidak sempurna. Maka dia akan mati dalam neraka. Maka kita minta nikmat ini tidak menjejaskan iman dan Islam kita. Dia datanglah lagu mana, banyak mana, iman kita, Islam kita terjaga. Ini dipanggil tamamu ni'mah ataupun tamamu ni'matika, sempurna nikmat. Jadi kalau kita tengok orang kafir yang dapat segala-galanya, dia tak dapat nikmat sempurna. Kita tengok ahli fasik dapat segala-galanya, dia tak dapat nikmat sempurna. Yang dapat nikmat sempurna ialah bila datang nikmat, iman dan Islamnya terus subuh. Iman dan Islamnya terus terjaga. Alhamdulillah dapat nikmat pangkat, masih ke masjid dia.
Dapat nikmat anak pinak, masih ke masjid dia, masih menuntut ilmu dia. Dapat nikmat gaji tinggi, masih terus kekal menuntut ilmu. Tidak ada ibadat yang terkurang dengan datang nikmat. Ada orang bila datang nikmat, maka akhiratnya automatik berkurangan. Maka itu nikmat yang tidak sempurna. Kita nak nikmat yang tidak mengurangkan akhirat kita. Sebab itu para ulama ketika mana mereka mengajar kita muhasabah dengan nikmat. Kalau satu perkara yang kita nak boleh menguatkan agama kita, maka sila ambil. Kalau satu perkara yang kita nak boleh mengurangkan agama kita, maka tinggalkan. InsyaAllah ganti lebih baik. Contoh, kita tuan-tuan nak, kita decide nak pindah balik kampung. Dah lama merantau, kita nak balik kampung. Baik, kita nikmat tu balik kampung. Baik, cuba tengok agama kita bila balik kampung. Okay. Kita tengok kampung kita ada surau, ada masjid, ramai tok guru yang mengajar, ada seilmu subuh. Okay, sila balik. Kita tengok kampung kita surau pun tak ada, ada ilmu tak ada, masing-masing buat hal sendiri. Jangan balik. Jangan minta balik kampung dan keadaan agama kita terjejas. Allahumma illa, melainkan kita balik, kita nak buat masjid. Kita nak menyeru. Seorang ulama namanya Imam Auza'i, bersama pembantunya dia pergi ke satu kampung. Kampung tadi orangnya rajin ke masjid. Dia pergi ke masjid, balik masjid, pergi masjid. Sehingga beberapa hari dia berkata pada muridnya, jom kita balik, dia tinggalkan kampung ini. Kampung ini penduduknya mati. Kenapa? Tak ada majlis ilmu. Mereka tak minat, mereka jarang nak solat. Kemudian balik. Lalu Imam Auza'i berpindah. Ini tempat yang hati tak hidup. Tuan-tuan, kita kalau duduk tempat yang meriah majlis ilmu, ini tempat di mana hati manusia hidup. Bila hati manusia hidup ni, dia boleh ditegur, dia boleh dibentuk. Tapi orang yang tak ada majlis ilmu, dia tak boleh ditegur dan tak boleh dibentuk, dan dia tak akan berubah, dan dia tak akan jadi lebih baik. Seorang yang hanya melazimi solat saja, dia tak akan jadikan solatnya yang kedua, yang ketiga lebih baik daripada yang pertama, tanpa ilmu. Tak mungkin. Saya dah solat 50 tahun. Baik, solat 50 tahun. Apakah solat kamu pada usia 50 tahun lebih baik pada usia kamu 20 tahun, 30 tahun? Seorang tak akan mungkin tahu. Tapi bila dia menuntut ilmu, dia belajar, maka itu yang menjadikan dia boleh baiki solat dia, haji dia, umrah dia, sikap dan perangai dia, semua dia boleh baiki. Kemudian doa dawama afiyatika, berterusan afiat. Apa maksud afiat? Bukan maksud sihat sampai mati. Tak ada orang sihat sampai mati. Nabi SAW dekat akhir usia Rasulullah, Nabi sakit, pening kepala. Nabi demam, sehingga Rasulullah terpaksa ikat kepala dek pening yang bersangatan. Ikat kepala kuat-kuat kerana pening. Rasulullah dipapah sehingga Rasulullah tak boleh bangun, dan berakhir ini kewafatan Nabi SAW. Umar juga begitu, kesudah usianya dibunuh. Abu Bakar juga begitu. Dan demikian semua orang-orang yang mulia. Habis apa maksud berterusan atau dikekalkan afiat? Maksud afiat ini dijaga agama. Ketika mana ada seorang ulama sakit, dia kata, Syekh, bukankah Syekh selalu berdoa, ya Allah, berikan aku afiat yang berterusan? Kenapa sakit juga? Kata dia, afiat tu bukan baik dari sakit. Kita yang saya sebut sihat wal afiat. Akhirnya keluar minyak afiat. Kita ni sebut sihat wal afiat. Afiat itu, kata ulama ini, ialah dalam situasi apapun keadaan kamu, agama kamu terjaga. Hatta kamu mati dalam keadaan agama kamu terjaga. Itulah dipanggil dawamu afiat. Afiat.
Bukan maksud kita sihat sampai mati. Tuan tak ada amalan kita untuk amalkan biar sihat sampai mati. Si orang akan diuji dengan sakit. Kerana kita ni makhluk yang lemah, yang pasti akan ada penyakit masing-masing. Wassabat ala mahabbatika, dan kekal dalam kasih sayangmu. Maka ini satu doa yang saya katakan doa yang baik. Berbanding bila kita minta, kita banyak minta hal-hal material yang dia berkesudahan tetap sesuatu yang mendekecitakan kita. Seorang dia doa, ya Allah, aku nak jodoh. Bila dia dapat jodoh, dia gaduh. Dia tak berakhir dengan baik. Seorang doa biar bertambah anak, bila dapat anak bertambah pening dia. Seorang berdoa biar naik pangkat, bila dapat pangkat susah kot lain pula. Seorang berdoa biar dia dapat kerja tu, bila dapat kerja tu dia berhenti pula. Malah dia berdoa, dia suruh mak dia doa, dia doa. Mak doa lah interview ni biar lulus. Mak dia pun pergi Mekah doa. Akhir dia dapat, lepas pulang berhenti. Maka apa faedah berdoa pada benda yang akhirnya kita tak nak? Kita minta-minta, lepas tu tak nak. Umpama orang yang diberi menu makanan, dia pun tengok ni sedap, dia pun order. Tak makan tak sedap, dia pun tak nak makan. Tapi order buat apa? Dia kata saya ingatkan sedap, tiba tak sedap. Maka sama, kita kalau berdoa, kita ingat benda tu bagus pun tak bagus. Ramai orang doa nak kerja tu kerja ni, waktu dia dapat kerja tu dia pun berhenti. Maka apa bagus kita doa benda tu, yang akhirnya kita sendiri tarik handbrake, tak nak. Kita doa biar kita dapat jodoh dengan orang tu. Doa ni duk bayang muka tu je, muka perempuan tu je kita doa, atau muka lelaki tu. Pergi Murtazam, pergi Raudhah doa, biarlah dia suami saya. Dapat cerita lain. Dia minta cerai pula. Awak doa nak dapat suami awak ni kat Murtazam, kat Arafah. Dan waktu awak kahwin, awak kata, Tihak, Allah telah berikan hantar saya lelaki dari syurga. Mula-mula lelaki dari syurga. Ini doa di Arafah. Lepas 2 tahun minta cerai, buat tuntutan cerai. Kenapa? Saya ingat syurga, Ustaz. Silap syurga lah, Ustaz. Neraka. Tak. Lalu kalau kita lihat pengalaman dalam kita berdoa, yang kita minta itu benda yang tak ada harga sama sekali. Kenapa kita tak minta benda-benda yang paling berharga? Yang kita minta biar kita redha dengan takdir Allah, biar kita sabar, biar kita syukur, biar kita dapat nikmat yang sempurna, biar kita afiat berterusan dan kekal dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Biar benda yang paling kita sayang ialah Allah. Bukankah sepatutnya kita minta macam tu? Sebab saya dah, hati saya ni kosong lah, tak rasa takut, tak rasa semangat beragama. Saya bab dunia je semangat. Sebab kamu tak minta. Pernah tak kita minta, Ya Allah, kurniakan aku kasih sayang padamu. Ya Allah, jadikan aku cinta kamu lebih daripada segalanya. Pernah doa tak? Dan minta dengan bersungguh-sungguh. Sebab kita tak minta, maka kita tak dapat. Sebab saya tak rasa pun macam saya bertakwa. Kerana kamu tak minta. Kalau kamu minta, kamu dapat. Minta. Allah suruh kita minta. Benda-benda macam tu. Husnul khatimah Allah suruh minta. Masalahnya kita nak suruh benda tu secara auto. Tapi hal dunia tak nak pula secara auto bersungguh. Sebelum subuh dah tu. Tapi hal akhirat kita nak biar dia berlaku secara auto. Biar takwa tu auto. Biar rasa cinta tu auto. Biar rasa khusyuk tu auto. Tapi hal dunia tak nak pula kita terima konsep auto. Lalu kita berusaha sungguh-sungguh untuk dapat dunia. Maka itu kecuaian. Kemudian Syekh Abdul Qadir beri satu kiasan, cerita. Dia kata Nabi SAW
ketika mana Rasulullah nak dapat wahyu, Rasulullah digemarkan dalam hatinya untuk berkhalwat di Gua Hira. Sini dia tulis, dan dia itu, yang di Gua Hira, cepisan dari Tur Sina. Ini satu terjemahan yang salah. Kerana Gua Hira ni di Mekah, bukannya di Mesir. Dan dia bukan satu kaitan dengan Tur Sina. Walau sama dari sudut wahyu. Atau mungkin dimaksudkan dari sudut peristiwa wahyu itu sama. Musa mendapat wahyu di Tur Sina, dan Nabi SAW dapat wahyu di Gua Hira. Rasulullah SAW, bila Allah nak pilih dia jadi Rasul, datang suara yang kuat untuk dia berada di Gua Hira. Macam mana Rasulullah kenal Gua Hira? Rasulullah kenal Gua Hira melalui atuknya Abdul Muttalib. Dia, Abdul Muttalib ni pemimpin Mekah, datuk Nabi SAW. Dia kalau sebut pemimpin, dia mesti ada tempat rahsia. Orang nama pemimpin, dia adalah tempat dia rahsia. Di mana Abdul Muttalib? Dia memang ke tempat ini untuk menenangkan jiwanya dan bermuhasabah, berfikir. Maka Rasulullah mengenal Gua Hira melalui atuknya Abdul Muttalib. Sebab kita tahu Rasulullah ni rapat dengan Abdul Muttalib. Sehingga Abdul Muttalib kalau dia mesyuarat, maka Rasulullah berada bersama dia. Dan pemimpin-pemimpin musyrik Mekah lain tak berani nak pertikaikan, kerana segan mereka pada Abdul Muttalib, datuk Rasulullah dan ayah pada Abu Talib. Maka Rasulullah mengenali gua ni, atuknya duduk. Maka bila sampai waktu Rasulullah rasa sesuatu untuk dia berfikir, maka fikirannya terarah pada Gua Hira. Seperti kata Syekh Abdul Qadir, terdengar suara panggil di sini, memanggil. Maka dia pergi. Rasulullah ini, orang musyrik Mekah panggil dia Ibnu Abi Kabsyah. Siapa Abu Kabsyah? Sini tulis Abu Kabsyah. Yang sebenarnya ialah Ibnu Abi Kabsyah. Abu Kabsyah ini ialah moyang Rasulullah, di sebelah mak dia. Kita kenal keturunan Rasulullah melalui ayah dia, Abdullah. Tapi belah mak kita tak berapa kenal, itu Aminah binti Wahab. Sehingga antara moyangnya bernama Abu Kabsyah. Apa cerita Abu Kabsyah? Abu Kabsyah ni tuan-tuan sekalian, waktu musyrik Mekah menyembah berhala, dia tak sembah berhala, dia sembah bintang. Bintang itu bernama Syi'ra. Allah sebut dalam Al-Quran, wa annahu huwa rabbus Syi'ra. Dan sesungguhnya Allah itulah Tuhan kepada bintang itu, bukan bintang itu Tuhan. Bila Abu Kabsyah, dia tak sama dengan musyrik Mekah, kerana dia menyembah bintang yang bernama Syi'ra, maka Rasulullah pun digelarkan begitu sebab Rasulullah tak sembah berhala orang musyrik Mekah, tapi menyembah Allah. Maka dipanggil Ibnu Abi Kabsyah. Sama dengan moyang kamu ni, orang buat lain, dibuat lain. Mereka bukan Rasulullah tak nama tu, ni musyrik Mekah gelarkan Rasulullah dengan Ibnu Abi Kabsyah, supaya tuan-tuan faham apa maksud cerita Abu Kabsyah. Yang sini saya tepatnya bukan disebut Abu Kabsyah, itu nama yang digelarkan Quraisy kepada Rasulullah, tapi Ibnu Abi Kabsyah, anak kepada Abu Kabsyah. Maksudnya keturunan Abu Kabsyah ni. Mu ni macam Abu Kabsyah, ni keturunan anak Abu Kabsyah. Orang buat lain, dibuat lain. Orang sembah lain, disembah lain. Itu gelaran yang mereka kata pada Rasulullah, sebab Rasulullah SAW tidak sembah berhala mereka. Bahkan Nabi berkhalwat di Gua Hira sehingga datang wahyu. Dan bila Rasulullah SAW dapat wahyu, Nabi pun balik. Dalam perjalanan pulang, maka nama Rasulullah masih dipanggil ya Muhammad, wa Muhammad. Maka Nabi mula ketakutan. Nabi pulang lalu berkata pada isterinya, dathiruni dathiruni, atau zammiluni zammiluni, selimut aku, selimut aku. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, hal itu tidak berakhir dengan selimut. Maksudnya, bila Allah nak beri hidayah pada kita,
dia tak akan berakhir dengan kita bersendirian, bukan perlu menyeru pada manusia. Bila Rasulullah SAW berselimut untuk dia bersendirian seketika, akhirnya Allah panggil balik, wahai orang berselimut, ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut, ya ayyuhal muddathir, wahai orang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan ajak manusia pada jalan Tuhan. Maka demikian kita, Syam tu nak beri suatu kiasan. Demikian kita, dia datang keinsafan, dia datang rasa taat, maka kita kena bangun ajak orang lain bersama kita. Tuan-tuan pergi kedai makan sedap pun ajak orang. Kita kena cepat kata sedap kedai tu kena pergi. Kita tolong ajak orang lain. Kalau kedai makan tu bukan bagi kita bonus ke, diskaun ke, tak bagi. Promosi percuma kita beritahu orang. Tuan ni agama bila kita dapat, maka tidak halal bagi kita mendiam, menjadikan ia hanya berdiam pada diri kita. Kena ajak orang. Kita walau tahu sepatah, kena ajak orang. Nabi kata apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada ku walau satu ayat. Kita dalam Facebook, tuan-tuan tulis apa Facebook? Promosi tempat tu, promosi kedai makan ni, beritahu benda ni. Tapi benda tu kita buat dapat pahala ke? Saya saja suka, Ustaz. Baik, why not kita buat benda yang kita dapat pahala? Lebih besar, ajak manusia kepada ketaatan pada Allah. Kita tak kata salah. Maksud saya, kita cenderung untuk beritahu orang tempat kita melawat ni comel, biar dia pergi juga. Tempat makan ni sedap, biar dia datang juga. Tapi kenapa kita tak nak berkongsi agama untuk mereka juga beragama seperti kita, taat pada Allah seperti kita, menjunjung perintah Allah seperti kita? Artinya tidak halal bagi seorang yang dia faham agama untuk tidak mengajak orang lain, untuk tidak menyeru orang lain. Maka kita membawa tugas menjadi duta pada Islam, menjadi waris kepada Nabi SAW, bagi menyampaikan kemuliaan Islam, perintah Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.